Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung risalah pengaji risalah mantiq bagi Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah taala. Jadi pada malam ini kita akan mulai masuk mabadi' tasdiqat, iaitu bahasa qadhiyah dan juga hukum bagi qadhiyah. Tengok kita kata musannif kita. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darin amin. Dan mabadi'ut tasdiqati al-qadiyatu naqiduha aqsuha al-qadaya. Tengok. Jadi mulai masuk bahagian yang kedua daripada dua bahagian ilmu mantiq. Jadi kita habis bahagian pertama, iaitu at-tasawwur. Jadi pada malam yang murid ini kita akan nak masuk bahagian kedua, itu at-tasdiq. Maka at-tasdiq mulai dengan tajuk al-qadiyah. Maka at-tasdiq ni ada dua seperti mana tasawur juga, iaitu ada mabadi', ada maqasid. Mabadi' bagi tasawur ialah kuliah khamsah. Maqasid bagi tasawur ialah qaulus syarih ataupun at-ta'rif, lepas maridah. Hari ini kita akan masuk mabadi' tasdiq. Jadi mabadi' bagi tasdiq ialah al-qadaya dan juga wa ahkamuha, dan segala bagi qadiyah, segala hukum bagi qadiyah. Dan maqasid bagi qadiyah ialah al-hujjah ataupun al-qiyas. Insya-Allah kita akan bahas. Maka dua itu saja kita kata ilmu mantiq. Jadi kalau tengok kok, jadi bahasa dia tak ada banyak, tak ada banyak lebar. Ini ilmu mantiq, jadi bahasa tak banyak. Ikutlah kita belajar kita apa-apa pun ni lah tajuk dia, cuma ada khilaf sikit sebanyak, itu biasa panggil ilmu. Ilmu ada khilaf. Ada khilaf di antara ulama ahli takhassus tiap-tiap ilmu masing-masing. Baik, kita akan masuk al-qadhiyah. Jadi sebelum kita baca kitab, kita tengok lajah dulu, kita ngaji betul lajah dulu. Kemudian kita baca kitab, kita mudah gambar. Jadi al-qadhiyah kita akan ngaji pada malam ini, mulai dengan al-qadhiyah. Qadhiyah dengan makna hukum. Al-qadhiyah dengan makna hukum. Qadhiyah dengan makna mahtamala, iaitulah barang yang ihtimal, kalau tadi, iaitu mah ataupun qaulun yasihu an yuqala liqailihi innahu sadiqun fihi au kadzibun. Qadhiyah dengan maknanya perkataan yang sah, makna yang boleh
oleh bahawa dikatakan liqailihi bagi yang mengatanya, bagi yang mengata kau tu, innahu sadiqun fih, sesungguhnya kau itu benar padanya pada kau, au kazibun atau dusta. Yang ni mudah-mudah katanya perkataan yang boleh terima sungguh ataupun bohong, yang boleh ihtimal, boleh terima, boleh hadis sungguh, boleh kita nak kata sungguh, boleh kita nak kata bohong. Contoh kita katanya Zaidun qaim. Ni kau, berarti boleh kita nak kata Zaidun qaim ni. Boleh nak kata sadiq, kita nak kata sadiq pun boleh, nak kata kazib pun boleh. Boleh dua, boleh terima dua ni. Boleh di sadiq makna benar, sadiq makna kata perkataan yang muafakat dengan waqi'. Makna perkataan yang muafakat dengan waqi'. Kazib mana perkataan yang menyalahi dengan waqi'. Apabila menyalahi dengan waqi' maka kazib. Jadi perkataan Zaidun qaim boleh disungguh, boleh dibohong. Maka sungguh bohong ni kita tilik semata-mata Zaidun qaim. Kita tilik di Zaidun qaim, jangan tilik di waqi', jangan tilik di qail. Jadi yang kalau kita tengok le kitab lain, mana biqat in nazar. Dengan kita telik dari an waqi' wal qail. Kita jangan tilik kepada waqi', kita jangan tilik kepada yang kata. Kita tilik hanya perkataan ini saja, Zaidun qaim saja. Jangan tilik daripada yang mengata. Kalau kita kata tilik dia yang mengata, kita kata kena yang mengata saat itu dia saat itu orang wahai kecek benar, mana tak pernah bohong. Artinya perkataan ini tak boleh girah, tak boleh ihtimal, kena sungguh semata-mata. Ataupun kita tilik dengan waqi', katanya Zaidun qaim, kita tengok betul sungguh Zaid berdiri, kita tengok dari luar, yo Zaid berdiri sungguh, artinya tak boleh ihtimal. Hak tu kena sungguh semata-mata. Ataupun Zaid berdiri tapi baru tengok dari luar duk tidur, hak tu bohong semata-mata. Tak boleh terima benar. Artinya kita kata boleh terima, boleh kok tu, boleh kok ni dengan kita tilik kaul ni Zaidun qaim saja. Kita jangan tilik waqi', kita jangan tilik qail. Kita jangan tilik waqi', kita jangan tilik kepada qail. Ini makna qadiyah dalam bahasa ilmu mantik. Sampai tu setengah tak ada guna. Mahtamala sidqa wal kadhiba li zati. Hak ni hak mudah. Mana barang yang boleh ihtimal akan benar dan bohong. Dizatih bagi dirinya, bagi diri Jadi kena kepada kaul, perkataan. Jadi perkataan itu boleh ihtimal sungguh, boleh ihtimal benar. Ihtimal sungguh benar ni bukan di perkata, bukan kita tilik di waqi', kita tilik semata perkataan saat itu, boleh disungguh benar. Maka itulah dikanaki al-qadiyah dalam bahasa mantik kita. Kemudian qadiyah dalam bahasa mantik ni ia terbahagi kepada dua. Qadiyah ni ia akan pecah ber dua. Ya ada qadiyah amliyah, ya ada qadiyah syartiyah. Kenapanya boleh ada dua? Oleh kerana kita ngaji dulu, kita ngaji bab tasawwur dulu, bab lafaz. Lafaz ada apa? Ada dua. Lafaz mufrad dengan lafaz murakkab. Artinya kita ngaji bab qadiyah ni, kita tak boleh lupa asal. Oleh kerana bab tasdik ni masih hubung kait lagi dengan at-tasawwur. Masih hubung kait lagi, tidak putus lagi, masih ada hubung kait lagi.
Artinya kita katanya al-qadiyah di sisi ulama mantik ada dua. Mana dua? Al-hamliyah, yang kedua asy-syartiyah. Kita buat soalan kenapanya bagi dua? Kerana qadiyah ni ya bina atas lafaz. Mak qadiyah ni lafaz. Qadiyah ni kalau kita bahas dalam ilmu ma'ani panggil kalam khabari. Kalam khabari. Apa kalam khabari? Maknanya jumlah al-mufidah. Jumlah yang memberi faedah. Yang boleh faham kepada mustami' dengan tak ada keliru gapo. Qama Zaidun. Zaidun qa'im kita kata. Jelas. Maka Zaidun qa'im ni dalam bahasa nama al-kalam. Mana jumlah al-mufidah, jumlah yang memberi faedah. Yang ni akan orang dengar. Dalam di sisi ilmu ma'ani yang panggil kalam khabari. Cuma di dalam ilmu ma'ani ni kalam khabari dia tu ya luah. Kerana dah ya bahasa tu ada banyak. Banyak lebih pada kita kata dengan mantik ni banyak dia lagi. Tapi tu di sisi mantik ni ya skop dia dak bahannya sekadar kata bahagi pecah tabiat hamliyah dengan syartiyah. Ada ilmu ma'ani hak tu kembali kepada ilmu ma'ani lah. Cuma nak ayat katanya al-qadiyah di sini takrif dia sama dengan kalam khabari, iaitu kalam yang boleh terima sungguh dan bohong bagi diri kalam. Boleh terima, boleh jadi sungguh, boleh jadi bohong. Dengan makna kita tak tilik kepada wakil. Wakil ni mana di luar. Wakil kita tengok sengoti di luar ni. Di luar makna tak hak kita boleh setuh pecah lima. Kalam makna kita dengar pada orang. Zaidun qa'im, kalam. Berkata Lepas tu kita tengok di luar, tengok Zaid di sungguh. Sadiq. Tengok Zaid duk tidur, kazib. Lepas kita boleh hukum sadiq kazib saat itu dengan kita tilik di luar. Kalau mutabik, mana selarah di antara perkataan dengan wakil, sadiq. Ini di sisi ahli sunnah wal jamaah. Ada pun sisi Mu'tazilah ada. Sisi Mu'tazilah sadiq dia perkataan dengan i'tiqad. Kalau perkataan itu betul dengan i'tiqad, sadiq, walaupun wakil menyalahi tak kira. Belik juga di Mu'tazilah. Dia kena selarah dengan i'tiqad. Kalau kita katanya Zaid berdiri. Zaid berdiri tu perkataan i'tiqad dia tu ya Zaid berdiri sungguh. Ya i'tiqad dia pegang. Dia pegang kata kat Zaid berdiri. Tak kira dekat luar tu Zaid duk tidur, kau duk makan, kau duk lari, kau tak kira. Asalkan dia pegang Zaid berdiri. Maka benar di sisi Mu'tazilah. Hak tu tak apalah. Kita bahas hak tu ke tempat dia dah. Hak di sini kita dah bahas bab qadiyah. Kita make di sisi kita lah. Iaitulah perkataan kalau kita nak kata sadiq betul dengan wakil. Bukan betul dengan i'tiqad. Ya i'tiqad ya nak i'tiqad nak pegang tekak sebagai tu hal dia. Cuma dia perkataan betul dengan hak luar ni ialah sadiq. Dah. Maka di sisi qadiyah ni tak ada tilik situ. Tak ada tilik wakil. Tak ada tilik di mukhbir, iaitu orang yang khabar. Habis. Artinya nak panggil kalam ataupun kalam khabari atau panggil jumlah mufidah, tak dapat tidak ia kena ada dua. Tak dapat tidak ia kena ada dua juzuk. Dua juzuk bukan sadak dua. Zaidun satu juzuk, Qa'im satu juzuk. Jadi dua juzuk. Dah. Lepas tu kita katanya ulama mantik terbahagi qadiyah ada dua. Kenapanya ada dua? Kerana dia bina atas lafaz. Lafaz ada dua. Lafaz mufrad dengan lafaz murakkab. Lafaz mufrad makna juzuk dia tak ada makna yang dikehendaki. Kalau murakkab ni ada makna yang dikehendaki. Juzuk kita kata mufrad atau kita kata yang kita ngaji lepas dah sebab kata Muhammad mim ha mim dal. Kalau itu juzuk dia tak ada makna yang dikehendaki. Kalau gitu Muhammad dia panggil lafaz mufrad. Dah. Kalau gitu qadiyah mano kalau ia tersusun daripada lafaz mufrad kedua, yakni kedua juzuk, maka itu dinamakan qadiyah hamliyah. Qadiyah mano yang ada dalam bahagian dia tu apa dah? Lafaz murakkab kedua ataupun sa ikut, maka dikatakan qadiyah syartiyah. Sebab lafaz ada dua. Kalau susun daripada lafaz mufrad, qadiyah hamliyah. Kalau susun daripada lafaz murakkab, qadiyah syartiyah. Dengan sebab itulah qadiyah di sisi ulama mantik
ia ada dua. Kerana ia bina atas lafaz tu ada dua. Mana dua? Lafaz mufrad dengan lafaz murakkab. Qadiyah mana kalau juzuk dia tu lafaz mufrad? Qadiyah hamliah. Qadiyah mana kalau juzuk dia ada lafaz murakkab? Dia panggil qadiyah syartiyah. Gitulah. Tapi itu ada dua, tidak tiga. Kamu dia? Kita nak pergi sebelah ni dulu. Kita nak pergi sebelah qadiyah hamliyah. Jadi qadiyah hamliyah ni dengan makna qadiyah qadiyah allati yakunu tarafaha mufradaini. Makna dua taraf, dua taraf makna dua juzuk. Dikarenakan dua taraf di sini. Ni ta'rif. Dua taraf. Tarful awal dengan tarfus sani. Ada dua. Kalau itu dua taraf. Dua taraf ni kalau kita katanya dua taraf di sini. Contoh kita kata Zaidun qa'im. Ni satu taraf awal. Ni taraf sani. Kalau gitu qadiyah hamliah ni qadiyah yang adalah dua taraf. Ni dua ni. Satu, dua. Mufradaini. Mufrad kedua. Mana mufrad? Apa dikatakan ke mufrad sini? Mufrad lawa dia murakkab. Bukan mufrad lawa musanna jamak. Mufrad lawa murakkab. Kalau gitu mufrad di sini makna tu juzuk bagi lafaz tu tak ada makna yang dikandaki. Artinya juzuk zai, ya, dal tak ada makna. Qaf, alif, hamzah, mim tak ada makna. Kalau itu Zaidun satu mufrad. Qa'im satu mufrad. Berarti qadiyah hamliyah ni makna kata mufrad kedua. Maka Zaidun qa'im orang panggil qadiyah hamliyah. Dalam mustalahat ilmu mantiq. Ni panggil qadiyah hamliyah. Baik. Setelah mana kita nampak dah, kita tasawur dah. Katanya qadiyah hamliyah ni dengan makna kata qadiyah yang mana dua taraf. Mufrad kedua. Mufrad di sini bukan lawan musanna jamak. Mufrad di sini iaitu lawan murakkab. Artinya dengan makna kata tiap-tiap juzuk bagi lafaz ni tak ada makna yang dikandaki. Kalau Zaidun, Zayyada, Qa'im, Qaf, alif, hamzah, mim. Itu tak ada makna kandaki. Susun pada itulah maka Zaidun satu mufrad, Qa'im satu mufrad. Susun dua tu maka dikatakan qadiyah hamliyah. Baik. Dalam qadiyah hamliyah ni ada juzuk dia, ada bahagian dia. Maka ajza segala juzuk bagi qadiyah hamliyah di sisi ulama mantiq ia ada tiga. Ia ada tiga. Mana tiga? Tengok. Yang pertamanya kita tahu Zaidun. Ni juzuk taraf awal dia panggil juzuk yang pertama. Juzuk pertama bagi qadiyah hamliyah ni di mustalahat mantiq panggil maudhu'. Juzuk yang kedua. Juzuk pertama. Juzuk yang kedua iaitu qa'im. Dia panggil mahmul. Mahmul. Ada maudhu' ada mahmul. Ini dalam bahasa ilmu mantiq. Kalau kita bahasa ilmu nahwu kak mubtada khabar. Dah. Dia pakai mustalah lagu tu. Benda tu lah ya. Tapi itu kan mustalah kerana ilmu lain. Nampak tak? Mubtada khabar. Sini maudhu' mahmul. Hak ni juzuk pertama. Hak ni juzuk yang kedua. Juzuk yang ketiga dia panggil rabit. Apa rabit? Yang panggil ikatan. Benda yang ikat di antara dua mufrad ni. Benda yang boleh tepat ngubung. Tepat ngubung panggil rabit. Istilah panggil rabit. Rabit ni juzuk yang ketiga. Maka rabit ni, Zaidun qa'im ni rabit tepat ngubung di sini. Kadang-kala disebut, kadang-kala tak sebut. Maka contoh yang mana contoh buat ni tak sebut. Rabit tak disebut. Dah. Dia panggil benda yang ikatan tu dia panggil rabit. Maka rabit ni kadang dia sebut, kadang tak sebut. Dah.
kalau sini panggil amru i'tibari, menerti, iaitu isnad semata-mata sana ni qaim kepada Zaidun, panggil sana qiyam bagi Zaid, itu dipanggil amru i'tibar, kira-kira saja. Benda tak apa tengok yang kita nampak dua ni ya. Zaidun qaim. Sana yang kita pakai kata qiyam li Zaidin tu dipanggil amru i'tibari. Benda kira oleh akal seseorang saja. Benda yang kita tak nampak tengok. Itu panggil rabi'. Kalau sebut apa dah? Ia panggil apa di sini? Dia panggil setengah kitab dia panggil nisbah. Nisbah. Apa nisbah sini? Yang ini kita adu. Kita adukan qaim bagi Zaid dengan makna gini. Makna kata nisbatul qiyam di Zaidin. Kita nisbahkan qiyam bagi Zaid. Kalau kita ngaji dah ilmu wadha', pula. Kita ngaji dah ilmu makulat, iaitulah yang terlepas lagi. Jadi setengah daripada muqalah asyarah itu wadha'. Wadha' iaitulah kita nisbahkan juzuk dia tu kepada sama-sama juzuk dia, ba'd dia ila ba'd dia, setengahnya kepada setengahnya. Ba'di juzuk suatu benda. Kita ada juzuk kita, tubuh kita. Kita nisbahkan sama-sama tubuh kita, iaitulah apa makna qiyam? Qiyam ni makna kita nisbahkan kepala hadap ke langit, kaki hadap bawah. Itu dia panggil qiyam. Kepala dengan kaki tak boleh duduk setarah. Itu panggil wadha'. Panggil wadha'ul qiyam, hantaran qiyam lagu tu. Kepala hadap ke langit, kaki hadap ke bumi. Kalau gitu rupa lagu tu rupa kepala hadap langit, kaki hadap ke bumi, rupa lagu tu kita sana kepada Zaid. Sebab Zaid ini zat Zaid itu boleh pergi belakang, bukan pasti katanya kepala ada langit seumur, kaki ada bumi seumur, dia boleh ada kelakuan mana. Tapi ketika tu kelakuan yang kepala ada langit hidup di Zaid. Apabila hidup di Zaid, ada kita ambil kelakuan wadha' qiyam, mana hantaran qiyam iaitu kepala ada langit, kaki ke bumi, hidup kelakuan lagu tu, sifat lagu tu hidup kepada seorang yang nama Zaid. Apabila kelakuan itu hidup kepada seorang yang nama Zaid, maka jumlahkan jadinya Zaidun qaim, Zaid yang berdiri. Itu dipanggil nisbah. Nisbah ni dipanggil nisbah. Kadang-kadang dia sebut nisbah. Kalau sebut ni dia panggil rabi'. Kadang-kadang tak disebut. Kadang-kadang dia sebut lafaz rabi' mana tempat ikatan. Contoh Zaidun huwa qaim. Maka Zaidun ni panggil maudhu', qaim ni panggil mahmul, huwa ni panggil rabi'. Ini maudhu', ini mahmul, ini panggil rabi'. Ya sebut saat ini tu kadang-kadang kelima ising. Ni maka di sini kelima ising. Kadang-kala kelima fa'il. Mana kelima fa'il? Kita buat contohnya Zaidun kana qa'iman. Zaidun ni maudhu', qa'im ni panggil mahmul, kana ni panggil rabi'. Tapi rabi' kelima fa'il, itu kana. Huwa rabi' kelima isim. Kalau itu Zaidun qa'im, Zaidun huwa qa'im, Zaidun kana qa'iman. Jadi kita katanya walaupun kita tadqiqkan, ya ada asrak balaghi atau suku atau kembali kepada imbalarah. Maka di sisi ulama mantiq bahasa qadiyah ni kira sama guna. Sama dikatakan qadiyah hamliyah belaka ni. Sama kok tu. Sama kata qadiyah hamliyah, Zaidun qa'im qadiyah hamliyah, Zaidun huwa qa'im qadiyah hamliyah, Zaidun kana qa'iman qadiyah hamliyah. Cuma beza mana? Bezanya di antara tiga-tiga ni ada rabi' dengan tak ada rabi', tak ada disebut rabi'. Hak ni ada rabi' kalimah isim, hak ni rabi' kalimah fa'il. Hak ni tak ada sebut rabi'. Hak ni nisbah qiyam di Zaidin saja. Jadi ada amru i'tibari yang kita kerti katanya kelakuan diri di Zaid. Ini panggil segala juzuk bagi qadiyah hamliyah. Kita buat soal kenapa dikata qadiyah hamliyah.
ham ni mik daripada mana? Mik daripada kalimah mahmul ni. Dinisbahkan kepada haml. Haml. Jadi ham ni. Hak ni bagi mahmul. Jadi sifat ni hidup di zaid. Kerana tak bagi qadiyah wada'i, qadiyah wada'iyah. Ni mustalahat. Mustalahat di si ulama mantik. Ia diletakkan qadiyah hamlah ni. Ia nak kita nak faham katanya. Nah, qadiyah hamlah ni qadiyah yang ada 2 juzuk. Boleh sebut kalimah ham sebab ada juzuk daripada 2 tarah tu. Ada mahmul. Mahmul. Kenapa kita kata boleh ambil hak ni? Kerana kalau kita katanya afrad. Kita ngaji dulu bab tasawuf. Kalau kita nak tilik di antara afrad mahmul dengan maudhu' hak mana banyak. Maka di antara afrad maudhu' dengan mahmul, rena-rena ya kena mahmul ni tak boleh kurang langsung kepada maudhu'. Paling kurang ya sama. Paling kurang afrad mahmul sama dengan maudhu'. Kebiasaannya mahmul lebih luas. Lebih banyak nasbah afrad daripada maudhu'. Maudhu' ia tak boleh nak banyak nasbah afrad daripada mahmul. Tak boleh. Tak boleh hadir. Lepas kita tengok contoh di sini. Zaidun qa'im. Tengok afrad. Zaidun tu seorang yang sifat tertentu yang dinamakan Zaid. Seorang tu lah. Qa'im. Qa'im pula mana afrad dia? Oh, banyak qa'im ni. Muhammad boleh di qa'im. Yusuf boleh di qa'im. Ismail boleh di qa'im. Dan lain-lain lagi daripada anak cucu tak ada boleh terima sifat qa'im. Oh, kalau gitu qa'im ni banyak afrad. Kalau gitu banyak ketika ni jadi apa ni? Mahmul. Dengan sebab itulah ulama mantik tak munasabah hamliyah daripada wada'iyah sabit dinamakan qadiyah hamliyah. Dengan sebab itu dinamakan qadiyah hamliyah. Betul. Baik. Dan juga di antara qadiyah hamliyah ni. InsyaAllah lah. Hak tu kita lain kali. Lain kali kita akan apa dah? Kita akan nak masuk situ pula. Kita pergi pula sebelah qadiyah syartiyah. Syartiyah pun sama juga. Mana? Syartiyah dengan makna katanya ta'rif lawan. Qadiyah syartiyah ni ta'rif lawan. Lawan daripada qadiyah hamliyah. Dengan makna kena? Al-qadiyatul lati, qadiyah yang la yakunu tarafaha bulah. La yakunu tarafaha yang tidak ada dua tarafnya mufradat. Yang bukan mufradat kedua. Dengan makna kata adanya murakkab dengan mufrad ataupun murakkab kedua. Boleh di belakang. Boleh di murakkab kedua, boleh di murakkab dengan mufrad. Maka murakkab di sini dengan makna katanya juzuk dia tu ada makna yang dikehendaki. Dah. Ada makna yang dikehendaki. Itu makna apa? Makna murakkab. Dah. Murakkab ni dengan makna juzuk dia ada makna yang dikehendaki. Dah. Kalau kita buat contoh, kita buat contoh lagu mana? Kita buat contoh gambar dah. Kita buat contoh qadiyah syartiyah. Nah, contohnya in kanat tali'atan fannaharu mawjud. Mana boleh kata qadiyah syartiyah yang tidak adalah dua taraf, dua bucu kita kata, dua bahagiannya tu bukan mufrad kedua. Maka contoh di sini dengan makna kata dua taraf saat itu murakkab kedua. Mana murakkab? Yang pertamanya kanat syamsu tali'atan. So yang kedua ya an-naharu mawjud. Dua. Dah. Berartinya dua taraf ni bukan mufrad dua, bukan murakkab dua. Hak ni murakkabnya dengan makna katanya asy-syamsu tali'atun. Hak ni an-naharu mawjud. Mawjudun. Jadi murakkab.
Murakkab dari maudhu' dengan mahmul, ataupun murakkab kalau kita mubtada khabar. Ni hak ni murakkab daripada maudhu' dengan mahmul. Lepas tu kita kata kenapanya boleh dikatakan qadiyah syartiyah? Kerana dalam qadiyah syartiyah ni ada haraf syarat, iaitu in. Dalam qadiyah syartiyah ada haraf syarat. Dengan sebab itulah dinamakan qadiyah ni qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah. Dan juga segala juzuk bagi qadiyah syartiyah. Segala tersusun pada qadiyah syartiyah ni ada dua. Mana dua? Yang pertamanya ia panggil muqaddam. Yang kedua ia panggil at-tali. Ia tak serupa hak qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah ia ada maudhu' mahmul. Qadiyah syartiyah ia ada muqaddam, ada at-tali. Dan maka mana muqaddam? Muqaddam di sini dengan makna kata qadiyah yang disertai dengan haraf syarat. Muqaddam. Tali iaitulah qadiyah yang disertai dengan fa jawab, dengan haraf jawab, iaitu fa di sini. Berartinya muqaddam haraf syarat, tali jawab syarat. Oleh yang syarat ia berhajat kepada jawab, barulah jadi jumlah mufidah. Kalau tidak ia tak jadi jumlah mufidah. Apabila tak jadi jumlah mufidah, maka ia tak panggil qadiyah. Oleh kerana qadiyah dengan jumlah mufidah sama. Mana katanya jumlah mufidah. Berarti kita kata in kanat syamsu tali'atan saja ia tak panggil qadiyah. Sebab tak faham. Apabila sebut kata fannaharu mawjudun, kerana fa ni jawab ada in, barulah kalam. Maka kalam ni jadi qadiyah. Maka qadiyah apa di sini? Qadiyah syartiyah. Kenapa boleh panggil qadiyah syartiyah? Kerana di dalam qadiyah ni ada haraf syarat iaitu in. Tu ada haraf syarat iaitu in. Habis kat tu. InsyaAllah kita baca kitab. Mudah-mudahan yang kita belajar ni dah kita boleh gambar seperti lalu kita nak baca kitab. Jadi qadiyah ada dua ni lah. Hamliyah, syartiyah. Kemudian kita nak ngaji hak ni pula. Lepas pada ni kita nak ngaji aksam bahagian ni. Bahagian qadiyah hamlah ni ada pecah-pecah dia. Habis bahagian ni kita ngaji bahagian ni pula. Bagi syartiyah pun ada pecah-pecah dia. Lagu tu lah. Jadi berartinya kita nak ngaji lepas pada ni kita tak boleh lupa ni. Hak ni sebagai asas dalam bab qadiyah. Kita jangan lupa ni. Sebab lepas ni nak bina ni, dia nak bina tahap ni. Baik. Kita baca kitab. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dar. Amin. Ma hiya al-qadiyatu? Apakah dia qadiyah itu? Dia jawab. Hiya al-qawlul ladzi yasihu an yuqala liqailihi innahu sadiqun aw kadzibun. Ialah perkataan yang boleh bahawa dikatakan bagi perkatanya, perkata bagi qaul innahu sadiqun, bahwasanya kau saat itu sadiq, aw kadzib, ataupun bohong. Boleh jadi sungguh, boleh jadi bohong. Dah. Jadi kita jangan tilik kepada qail dengan kita jangan tilik kepada wakil. Semua tu kata tu dia boleh pergi. Ni tak ada dia boleh hadis sungguh, boleh dibohong perkataan itu. Ila kam tanqasimul qadiyah tu, berapakah terbagi qadiyah itu? Qadiyah tak ada ni. Tanqasimu ila qismaini, terbagilah ia kepada dua. Dah. Jadi qadiyah terbagi kepada dua. Mana dua? Hamliyatin wa syartiyatin, iaitu qadiyah hamliyah dengan qadiyah syartiyah. Dua ni. Tidak tiga, tidak empat, hanya dua saja. Kenapa dua? Kerana dia bina atas lafaz. Lafaz ada dua, lafaz mufrad dengan lafaz murakkab. Andai yang kita kata lafaz ada empat, maka qadiyah jawab empat. Kerana asas dia bina qadiyah bina atas lafaz. Bila ma hiyal qadiyatul hamliyatu, maka usahanya kita nak taswirkan, nak gambarkan satu persatu mustalahat dia. Apakah dia itu qadiyah hamliyah? Jawab dia, hiyallati yakunu tarafaha mufradaini, iaitulah qadiyah yang adalah dua tarafnya, yang dua bucunya dah.
bagi qadiyah saat itu mufradaini, mufrad kedua, yakni mufrad dengan makna lawan murakkab, bukan mufrad dengan makna lawan musanna jamak dak. Jadi mufrad dengan makna lawan murakkab di sini. Nahwu Khalidun hadirun. Maka Khalidun hadirun mufrad kedua. Mana mufrad pertama? Khalidun. Mana mufrad yang kedua? Hadirun. Kerana dua ni boleh panggil mufradat dua. Kerana juzuk bagi Khalid tak ada mana. Kha, alif, lam, dal. Tak ada. Ha, alif, ta, ra. Tak ada. Artinya Khalid satu mufrad, hadir satu mufrad. Hipung kacuh dua ni dia panggil qadiyah. Qadiyah hipung dua mufrad ni itu dinamakan qadiyah hamliyah. Beda. Ma hiya ajza'ul hamliyati. Apakah dia segala juzuk, mana benda yang tersusun daripada hamliyah tu? Mana juzuk bagi qadiyah hamliyah? Jawab dia ajza'uha salasatun. Segala juzuknya, yakni segala juzuk bagi qadiyah hamliyah itu salasatun, ialah tiga. Mana tiga? Al-awwalu, yakni al-juz'ul awwal, yakni juzuk yang pertama, yusamma mawdu'an, dinamakan dia kan juzuk pertama tu panggil mawdu'. Mana mawdu'? Wa huwa taraful awwalu min tarafaiha, iaitulah hak bucu mula-mula. Kalau Khalid hadir ni, jadi Khalid ni lah. Khalid ni lah yang panggil bucu mula-mula daripada dua ni, maka ini panggil mawdu'. Wa yusamma aidan, dan dinamakan juga, boleh kita nak panggil nama ke apa? Mahkuman alaihi, panggil mahkum alaih. Mustalahat ni panggil mahkum alaih. Wasani, yakni wattarafus sani. Bukan. Wasani wa juz'us sani, dan juzuk yang kedua. Yusamma, dinamakan dia juzuk yang kedua mahmulan. Dah. Dia panggil mahmul. Mana mahmul? Wa huwa mahmul. At-tarafus sani, taraf yang kedua, buju yang kedua. Minhuma, daripada dua taraf mana? Khalidun hadirun. Mana hak yang kedua? Hadirun ya. Hadirun inilah panggil mahmul. Khalid mawdu', hadirun mahmul. Wa yusamma aidan, dan dinamakan juga, yakni seperti dinamakan mahmul, iaitulah mahkuman bih. Mustalahat yang panggil mahkuman bih. Mawdu' mahkum alaih, mahmul mahkum bih. Wal juz'ul salisu, dan juzuk yang ketiga daripada tiga juzuk. Wa huwa nisbatul waqi'atu, iaitu nisbah yang berlaku bainahuma, di antara kedua. Mana kedua? Mawdu' wa mahmul. Mawdu' dan mahmul tu. Yang ini nisbah seperti saya duk ayat ni lah. Nisbah contohnya nisbah hadir ni. Nisbatil hudur li Khalidin. Kita nisbahkan hudur, sifat hudur tu duk di Zaid. Itu dipanggil amrun i'tibari. Hak tu dalam akal panggil. Waqad, kadang-kala yadullu alaiha, menunjuk atas nisbah waqi'ah tu. Bilafzin, dengan lafaz. Kadang-kadang tunjuk lafaz. Kadang ada lafaz yang menunjuk atas nisbah. Kadang-kadang ada. Yusamma, dinamakan dia lafaz tak itu. Rabitatan, dia panggil rabit. Lafaz tu dinamakan rabit. Jadi rabit mana ikatan di antara mawdu' dan mahmul, sebut lafaz. Ma hiya rabitatu, apakah dia rabit? Rabit tadi tu. Rabit hak sebut yang mana ikatan di antara dua taraf, iaitu mawdu' dengan mahmul tu. Jawab dia, hiya lafzun dalun, iaitu lafaz menunjuk alan nisbatil waqi'ati, atas nisbah yang berlaku baina tarafayil hamliyati, di antara dua taraf qadiyah hamliyah, iaitu mawdu' dengan mahmul. Berarti ada lafaz menunjuk katanya mawdu' dan mahmul ada ikatan. Supaya Zaidun, supaya kita kata Khalid hadirun ni kan. Khalid hadirun tak ada lafaz celah ni tengah tu. Dia tengok lafaz apa. Ila kam tanqasimur rabitatu, kepada berapakah terbagi rabit itu? Tanqasimu ila qismaini, terbagi kepada dua. Rabit ada dua. Mana dua? Rabitatin zamaniyatin, panggil rabit yang dibahasakan kepada masa. Mana?
bi antakuna ni nak taswirkan, nak taswir nak rupa robek yang di mana yang dibangsa kepada masa itu, bi antakuna dengan bahawa adalah ia robek, ia robitah fi'lan nasikhan fi'nasah. Dah lip tidak bagi mubtada. Dah kalafzi kana wa wujida. Kana dengan wujida ni panggil robek zamaniyah, iaitu robek dengan kalimah fi'il. Kadang disebut seperti kita kata ni, contoh saat ni kak, Khalidun kana hadiran. Buh kana celah ni. Khalid adalah ia hadir. Jadi adalah ia hadir ni makna tu kita nak oyak masa hak lepas dah. Berarti kemarin kau tadi kau kata Khalid tu mari. Kita tu takdi, bagi takdi. Bagi takdi Khalid tu datang sekolah, panggil hadir. Ataupun kita tahu madi dengan makna kemarin. Kemarin Khalid datang sekolah. Boleh. Oleh kerana apa? Oleh kerana di situ dia panggil robek zamani, berkaitan dengan masa. Kalau kita sebutkan makna lepas dah. Ya kunu ni sekarang. Dah. Warabitatin ghairi zamaniyatin. Robek yang tidak dibangsa pada masa. Bi ankanat dengan bahawa adalah ia robek ni bi ghairu zamaniyah isman kalimah isim. Isim ni tak kait masa. Kalafzi huwa, seperti lafaz huwa. Contoh Khalidun buhuwa celah tu. Hadirun zaid Khalid ia hadir. Berartinya huwa tu dia panggil robek. Robek pada sini robek ghairu zamani. Robek yang tidak berkaitan dengan masa. Dah. Maka huwa tu kalimah isim. Dah. Maka huwa tu panggil rabitah. Robek yang ikat teh. Dah, yang kita katanya di antara mahmud dengan maudhu' ni ada ikatan. Jadi nisbatil hudur li Khalidin. Kita nisbahkan hadir kepada Khalid. Jadi ada dua tu lah. Ada ghairu zamani dengan zamani. Hak zamani dikehendaki kalimah fa'il. Hak ghairu zamani dikehendaki kalimah isim, iaitu isi domain di sini. 5 summiyat hamliyatun hamhan. 5 summiyat hamliyatan. Kenapa kau dinamakan ia qadiyah tu? Qadiyah ni. Ini qadiyah hamliyah. Apa yang qadiyah hamliyah? Apa dinamakan ini qadiyah? Akan qadiyah hamliyah. 5 summiyat hamliyatan. Jawab dia 5 fiha kana barang padanya pada qadiyah ni minal hamli, daripada haml. Apa makna ham? Wa huwa al hukmu bi subuti syai'in li syai'in aw nafyuhu aw nafyihi anhu. Ham dengan makna hukum dengan sabit suatu bagi suatu yang lain ataupun nafikan suatu daripada suatu yang lain. Itu makna ham. Dikarenakan hukum. Ham ni makna hukum. Kalau kita tengok di sini apa makna subutu syai' li syai'. Perkataannya Khalidun hadirun. Tengok lagi tak dah. Apa subutu syai' li syai'? Yani subutul hudur. Tu satu syai'. Li syai'. Mana syai' yang kedua? Khalid. Jadi dua syai' di sini. Hudur dengan Khalid. Jadi kita menyabitkan hudur bagi Khalid. Dia panggil ham. Ataupun nafi. Nafi guna. Nafyul hudur li Zaidin. Maknanya Khalidun laisa bihadirin. Khalid tidak ada. Dengan makna gini. Nafyul hudur an hadirin. Kita nafikan hadir bagi seorang yang nama Khalid. Dengan makna kata Khalidun laisa bihadirin. Khalid itu tidak hadir. Itu kita nisbah sebelah nafyihi anhu. Itu bang ilah ataupun alas ataupun sebab dinamakan qadiyah hamliyah. Mahia. Jadi kita baca selalu kerana kita tengok lajah kita buat dah tadi jadi kita ngaji lajah ni jangan sepitah lalu tadi ni. Kita ngaji semua ni. Jadi setelah mana kita gambarkan lajah ni duduk di otak kepala kita.
Maka kita baca kitab ni baca sepitah halu lah sebagai nak tahqiqkan apa yang kita belajar di belajar tadi. Dah. Kalau kita baca kitab selalu ni ya kita tak gambar rupanya di mana. Kalau kita buat belajar dulu mudah-mudahannya kita ni jadi mudah takak, mudah terlekat dalam otak kepala kita. Dengan sebab itulah saya baca kitab ni baca sepitah lalu lah. Sebab saya hurai dah dilajar. Dah. Ma hiyal qadiyatu syartiyah? Apakah qadiyah syartiyah? Qadiyah sebelah dua. Saat ni belah pertama dah habis dah. Hiyallati la yakunu tarafaha mufradaini. Ialah yang tidak adalah dua tarafnya, yakni dua taraf qadiyah mufradaini, mufrad kedua. Makna katanya dua taraf bagi qadiyah syartiyah ni tidak mufrad kedua. Dengan makna kena, dengan makna boleh jadi mufrad sah, bukan mufrad sah. Boleh jadi bukan mufrad kedua. Apabila kita kata bukan mufrad kedua, dengan makna murakkab kedua. Kalau kita katanya mufrad sah, lain sah makna kata satu mufrad, satu murakkab. Itu dikandai qadiyah syartiyah. Ya guna. Bi'anka nata dengan bahawa ni nak taswirkan ayat rupa kata la yakunu tarafaha mufradai tu. Dah. Dengan bahawa adalah kedua, yakni kedua dua taraf tak ni tu qadiyataini, dua qadiyah hamliyataini, dua qadiyah hamliyah ala nahjin makhsusin, atas jalan yang ditentukan. Dah. Seperti saya buat saat ni lah. Mana saya buatnya in kanat syamsu tali'atan fannaharu mawjud. Ni ialah ni. Ia panggil dua qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah pertama kanat syamsu tali'atan, ni satu qadiyah hamliyah. An-naharu mawjud, ni qadiyah hamliyah yang kedua. Kita jangan tilik ada ingat fa. Ni ingat kena arah syarat. Fa ni ingat kena kita nak jawab syarat. Kita jangan tilik. Kita likung sini. Jadi kanat syamsu tali'atan, satu qadiyah hamliyah. An-naharu mawjud, satu lagi pula qadiyah hamliyah. Mana qadiyah hamliyah? Apa qadiyah hamliyah? Iaitulah qadiyah yang mana juzuk dia tu mufrad kedua. Tu. Qadiyah hamliyah. Jadi syamsu satu mufrad, juzuk dia tak ada makna. Tali'atan pun satu mufrad sebab juzuk tak ada makna. An-naharu pun mufrad kerana juzuk dia tak ada makna dia nak ki. Mawjudun pun sama, juzuk dia tak ada makna kena ki. Mana mim, waw, jim, waw, dal tak ada makna kena ki. Dengan sebab itulah mawjud mufrad. Maka apabila susun daripada dua qadiyah hamliyah, maka dikatakan qadiyah syartiyah. Tapi ayat kata ala nahjin makhsusin, atas ditentu. Dikandai tentu sini makna tu kalau ada syarat pasti kena ada jawab. Kata musannif kita lagi. Ataupun takrif yang kedua. Allati yahkumu fiha ala ta'liqi bi syartin. Jumlah yang hukum padanya pada jumlah atas ta'liq, atas berkaitan dengan syarat. Berarti dengan sakut dengan berkaitan dengan syarat. In kanat syamsu tali'atan. Kita berhenti sekat tu. Berarti kita berhenti sekat tu kita nak jawab. Kalau kita berhenti dengan tak ada jawab, maka tak dinamakan qadiyah sebab tak faham. Tak dinamakan kalam. Lepas tu nak beri kalam, orang kena beri jawab. Sampai tu jawab tu dipanggil tak. Syarat tu panggil ta'liq. Ta'liq dengan syar. Lau ko, in ko, iza ko, ikut daripada harah yang makna syarat. Tak pasti in, tak pasti lau, tak pasti ikut yang mana-mana. Asalkan yang makna syarat. Apabila makna syarat, pasti kena ada jawab. Dengan sebab itu musannif kita katanya ala nahjin makhsusin. Itu makna ala nahjin makhsusin. Ma hiya ajza'us syartiyati. Apakah segala juzuk bagi qadiyah syartiyah pula? Laha baginya, bagi qadiyah syartiyah ni juz'ani faqat. Dua juzuk saja. Dua ya. Ya tak seperti qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah ada 3. Al-awwalunya juzuk yang pertama, yusamma dinamakan dia kan juzuk pertama tu muqaddaman, ni panggil muqaddam.
Berarti pada contoh ni, in kanat syamsu tali'atan ni, hak mula-mula ni panggil muqaddam. Dah. Wa huwa taraful awwalu min tarafaiha. Mana bucu mula-mula, bahagian mula-mula daripada dua tarafnya. Ini dua taraf bagi qadiyah. Berarti hak ada syarat tu lah. Hak mula. Wasani dan juzuk yang kedua. Yusamma dinamakan dia kan juzuk yang kedua talian, dinamakan tali. Wahwa tali tu at-taraful akhiri. Taraf yang akhir. Hak akhir ni hak yang kedua. Wala rabitata bainahuma, tidak jenis rabitah yang kedua. Tak ada rabitah. Ini tak ada rabitah, tak seperti qadiyah hamliyah ada rabitah. Dah. Kalau gitu mana muqaddam? Tengok contoh di sini. Hak ada syarat. Mana tali iaitu jawab. Jadi in kana syamsu tali'at itu muqaddam, fan naharu mawjud panggil tali. Kalau kita kata in kana syamsu tali'at jumlah syarat, fan naharu mawjud jumlah jawab. Hak tu kembali kepada ilmu nahwu lah. Maka ilmu nahwu tu kita tahu dulu. Kita nyawat capo itu balik main. Mustalah ilmu ni kita nyawat capo. Kita capo jadi pening. Kita kena tupu so. Hak tu kita tak lepas lah yang hidup itu. Kalau gitu dia balik. Kita tahu kok mana hak nu panggil jumlah syarat kan, sini panggil muqaddam, ya ilmu lain kan. Jadi kita kena meraihkan mustalahat masing-masing. Maka dari istilah mantik, jumlah syarat ni panggil muqaddam, jumlah jawab ni panggil tali di sisi ulama mantik. Baik, soalan terakhir, lima summiyat syartiyatan. Kenapa dinamakan ini qadiyah? Akan qadiyah syartiyah. Jawab dia liwujudi adati syarti fiha, kerana ada harah syarat padanya pada qadiyah. Iaitu in, law, iza dan makna searti pada tu. Kerana ada harah syarat. Dengan sebab ada harah syarat dalam qadiyah itulah maka munasabah ulama mantik taknya qadiyah syartiyah. Apa qadiyah syartiyah. Sekat tu sajalah malam ni. Jadi kita mula ibad qadiyah dua, qadiyah syartiyah dengan hamliyah syartiyah. Qadiyah hamliyah ni iaitu qadiyah yang dua tarafnya mufrad kedua, mufrad di situ dengan makna lawannya murakkab, dengan makna juzuk dia tak ada makna dikenaki. Apabila ada dua taraf ni mufrad kedua, dia kata qadiyah hamliyah. Mana dua taraf di sini itulah kena kepada maudhu' dan mahmul, iaitu tak nampak tengok. Tapi pada hakikatnya juzuk bagi qadiyah hamliyah ni kena ada satu lagi, iaitu nisbah. Nisbah mahmul maudhu'. Nisbah saat itu kalau disebut, kalau sebut itu panggil rabit. Rabit saat itu kadang-kadang kelima isim, kadang-kadang kelima fi'il. Kelima isim panggil rabit, tidak kait dengan masa. Fi'il panggil rabitah zamaniyah. Rabit yang berkaitan dengan masa. Habis bagi perlah hamliyah. Qadiyah syartiyah pula iaitu qadiyah yang bukan dua tarafnya, bukan dua bahagiannya mufrad kedua. Dengan makna katanya tiap-tiap bahagian itu ada jumlah ada qadiyah hamliyah yang kecil susun itu. Jadi apabila susun dua qadiyah hamliyah di situ, susun dengan jalan tertentu. Bukan susun ikut sedak, susun dengan ada kaedah, dengan ada cara. Maka itu dinamakan qadiyah syartiyah. Maka segala juzuk bagi qadiyah syartiyah ada dua saja, tidak tiga. Mana dua? Muqaddam, tali. Apa dia muqaddam? Iaitulah qadiyah atau jumlah yang berkait, yang bersakup paut ada harah syarat di depan. Itu panggil muqaddam. Tali iaitulah jumlah yang ada jawab. Jawab bagi syarat tadi panggil tali. Panggil jumlah jawab. Kenapa dinamakan qadiyah syartiyah? Kerana dalam qadiyah syartiyah ni adanya harah syarat. Itu saja yang kita belajar pada malam ni. Insya-Allah pengajian qadimah kita akan sambung pula pada bahagian qadiyah hamliyah. Maka sekarang ini saja pada malam ni. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.